wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hanya aku ada di mata, cinta kita bak bunga yang layu, hanyut di telan arus waktu. Berduka berlinang air mata, buanglah tamatkan segalanya. Aku bukannya simpanan dan pilihan untuk sewenang-wenangnya kau mainkan. Kau pikir ku buta, ku tahu kau tak. Aku bukannya simpanan, jangan angan untuk berapa wanita kau lainkan. Bergamanya engkau, memang tak dengan kau. And I will never fall for you. Pernah dulu aku kecewa, namun itu hanya jenaka, mainan oleh jejak penipu, dusta yang menusuk kalbuku. Berduka berlinang air mata, buanglah tamatkan segalanya. Aku bukannya simpanan dan pilihan untuk sewenang-wenangnya kau mainkan. Kau pikir ku buta, ku tahu kau tak. Aku bukannya simpanan, jangan angan untuk berapa wanita kau lainkan. Kegamanya engkau, memang tak dengan kau. And I will never fall. La 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 la. Kau ada di sini, tak peduli. Jangan berbunyi. Aku wanita yang menghadiri. Hatiku tak lagi terkunci, tergali, bebas dari penjaramu. Aku bukannya simpanan, jangan angan untuk berapa wanita kau lainkan. Pertamanya engkau, memang tak dengan kau. And I will never fall for you. Wow, itu dia Masha Mashita, pembukaan WHI untuk 26 Ogos 2022. Apa khabar penonton di rumah? Diharapkan anda sihat-sihat sahaja, terus bersama dengan kami 1 jam ini, saya dan Sugita. Sangat bertenaga tadi. Kami pun adalah movement ada sikit-sikit lah belanja. Okey, apapun siaran hari ini pastinya ada pelbagai informasi yang akan memberikan anda manfaat. Tapi saya nak mulakan siaran hari ini, Fatin, dengan mengucapkan selamat hari lahir kepada salah seorang penonton kita yang sebenarnya semalam di Facebook dia komen. Tapi semalam tak sempat nak ucapkan kepada Puan Azida Aziz. Hai WHI, hari ini birthday saya yang ke-51. Nak minta host-host yang cantik ni tolong wish kat saya boleh. Jadinya happy belated lah Happy belated birthday Puan Azida dan semoga dipanjangkan umur. Amin. Dan pada anda mungkin hari ini juga ada apa-apa hari istimewa yang anda menyambut, tak kisahlah hari lahir ke, hari anniversary ulang tahun perkahwinan, apa jua apa orang kata hari,
selamat menyambutnya. Ya, okey. Kita nak teruskan dengan perkongsian info-info yang orang kata menarik perhatian kita hari ini. Yang pertamanya, Sugi, kita nak kongsikan info Met Malaysia. Ini kenyataan semalam yang mana berdasarkan Met Malaysia daripada METWRF kan, yang mana tiupan angin di rantau negara dijangka menjadi lemah menghala ke tempoh 27 hingga 30 Ogos 2022 ini. Jadi keadaan ini adalah kondusif untuk pembentukan awan ribut petir terutama pada sebelah petang hingga awal malam. Melibatkan di Sabah, Sarawak dan juga di Labuan. Jadi apa jua aktiviti yang anda ingin lakukan, pastikan anda buat perancangan mengikut keadaan cuaca dan jaga keselamatan semua orang. Betul. Dekat sini ada juga tips keselamatan yang mana kalau kita berdepan dengan ribut petir. Yang pertamanya mungkin kita boleh kongsikan, kita kenalah berlindung di dalam rumah ataupun bangunan kukuh. Jangan keluar-keluar sesuka hati kalau cuaca tak mengizinkan. Jadi nombor 2-nya, elok gunakan telefon. Elak gunakan telefon ataupun kelengkapan elektrik kecuali dalam kecemasan. Betul, dan jauhi diri daripada sebarang sumber air. Jadi ambil peringatan ini secara serius dan semoga kita semua terlindung daripada sebarang ancaman. Okey, baik, itu peringatan buat anda dan diri kita. Betul. Tadi dah menari sedikit, dah dapat sedikit orang kata tenaga. Jadi terus nak dapat aura lagi banyak. Masya Mashita. Apa khabar Masya? Khabar baik, alhamdulillah. Comel dia. Suara dia mantap. Orangnya kecil je. Okey, Masya, lagu terbaru Simpanan ini. Mungkin kami nak mulakan siaran hari dengan bertanya kepada Masya bagaimana setakat ini sambutan daripada peminat-peminat awak lah. Alhamdulillah, so far dia ada mixed reviews. Banyak kecaman juga. Okey, macam dari segi music video, and lagu memang banyak orang suka. And dari segi orang kata macam fashion Masya pula adalah banyaklah juga negatif review. Okey, kita akan ke situ sekejap lagi. Sekejap lagi kita akan bersama dengan fashion dan juga image tu. Tapi sekarang ni kita nak berkongsi mengenai simpanan yang mana kenapa agaknya Masya mengambil masa setahun kalau tak silap saya untuk menghasilkan karya yang baru. Nak mantapkan lagi ke macam mana? Okey, macam untuk tahun-tahun yang sebelum ni pun macam ada orang kata sibuk untuk hal-hal yang lain. So untuk tahun ni barulah Masya ada masa untuk nak keluarkan lagu baru. So kebetulan Masya pun dapat demo lagu Simpanan ni first dengan memang Okey, proceed on. Mungkin boleh kongsikanlah idea di sebalik music video ini. Okey, idea di sebalik music video ni memang Masya yang kata recommend dekat orang kata director yang buat lagu ni. So Masya nak style dia tu macam style K-pop macam tu. Boleh nampak. Ya, sebab tu ada dance macam tu. And lagu ni pun lagu simpanan kan, of course lah. Mengenai laki tu, dia buat kita tu macam simpanan je. Nampak macam geram? Geram. Geram. Memang bukan kisah peribadi ke apalah. Ini daripada bukan nama sebenar. Betul ni apa? Betul bukan kisah awak ke? Betul mana ni? Adalah juga sikit-sikit sangkut. Orang kata kebetulan. Patutlah ada dia punya logat. Sedap saya dengar dia cakap. Okey, Masya. Orang kata tarian tu yang pertama. Kalau kita tengok sebelumnya Halimunah semuanya tak ada tari menari daripada Masya. Ya, betul. Untuk lagu Simpanan ni Masya memang orang kata dah standby dah. Masya dah cakap kat management, Masya nak buat something yang special yang Masya tak pernah buat, iaitu dance. Okey. So memang orang kata susah juga cabaran dia. Cabaran dia memang susah. Masa first belajar tu memang rasa macam ni last ni lagu ni tak nak ada ni, menyesal ni. Tapi bila ni macam okey kak. Dia orang kata bila kita practice akan dapat hasil yang bagus lah. Okey, tadi Masya berkata yang music video awak ni mendapat kecaman juga. Tapi di sini kami nak tahu bagaimana awak menghadapi situasi itu. Sebab awak pun sangat muda sekarang ini. Jadi macam mana? Secara jujurnya lah. Keadaan Masya ketika menepis membaca segala komen. Okey, macam Masya ni memang suka membaca komen-komen yang netizen berikan kepada Masya. So, Masya tengok je lah, Masya baca je. And yang mana yang orang kata menegur Masya secara elok, Masya memang terima dengan hati yang terbuka. Yang mengecam pun, orang kata mulut
netizen ni kita tak boleh tutup. So kita biar je apa mereka nak cakap. Saya memang sedap lah Masya cakap. Saya rasa macam saya cakap dengan stylist saya. Okey, kita ada banyak lagi. Kita nak bersama dengan Masya masa perbincangan nanti Sugi. Tapi hari ini mungkin kita boleh kongsikan juga antara TikTok. Kita nak tease sikit berkenaan dengan topik kita hari ini. Apa kata kita saksikan kompilasi TikTok ini? Jom. Tapi bagi aku benda ni penting lah. So take some time to listen to this. Aib hang sebenarnya hang kena jaga. Hang kena jaga betul-betul. Apa yang hang dah pernah buat sebelum ni, apa kesilapan dan masa lalu hang tak perlu cerita ke orang. Aku tahu kadang-kadang tu hang rasa macam hang nak share sebab hang nak bagi pengajaran dekat orang lain. Tapi hang kena faham yang tak semua orang akan ambil benda tu sebagai pengajaran. Tak semua orang ada iman kapasiti yang sama untuk terima perubahan dan kebaikan yang tengah buat dalam kehidupan hang sekarang ni. And that's the fact. Tak semua orang boleh terima perubahan hang. Serius. Apa je kesilapan, apa je benda-benda yang hang rasa hang dah tersilap buat, biar benda tu jadi antara hang dengan diri hang sahaja. Jangan cerita aib diri hang dekat orang lain. Walaupun as pengajaran, jangan tanya aib orang lain walaupun hang rasa macam hang nak tahu. Sebab apa yang hang tak tahu takkan pernah sakitkan diri hang. The things that you don't know is actually a protection from God. So stop asking. Kan orang sampai cerita dalam kain pun semua nak cerita. Ada benda yang boleh cerita, ada benda yang tak boleh cerita. Jangan terlalu yakin sangat yang seseorang tu boleh simpan rahsia kita sampai bila-bila. Bukan tak boleh cerita, takut-takut nanti dah gaduh, habis semua rahsia terbongkar. Time tu nak menangis tak berlagu pun dah tak guna. So, jangan cepat sangat percayakan orang sebab kadang-kadang orang ni dia nak tahu je tapi dia tak kisah pun. Okey? Faham? Okey, faham. Kadang-kadang orang nak tahu je, dia tak kisah pun. Betul. Jangan cerita orang kata banyak-banyak orang kata rahsia kepada orang yang mungkin kita tak tahulah di hujung macam mana hubungan apa orang kata persahabatan kita tu. Itu sedikit kompilasi yang mana kita nak wawarkan topik kita hari ini. Betul. Iaitu pelihara aib. Tapi kalau kita dalam tahu era teknologi hari ini Fatin, saya rasa sedikit susahlah, mungkin menjadi cabaran juga untuk memelihara aib, bukan saja aib kita tetapi aib orang di sekeliling kita kan, sebab kadang-kadang di semata-mata untuk buat konten kita membuka aib orang lain. Betul. Aib ni boleh juga kita maksudnya lebih kurang perbuatan yang kita mengaitkan kekurangan ataupun kita mencerca kekurangan dan juga apa sahaja melibatkan orang di sekeliling kita tu. Jadi kami nak tahu juga apakah pendapat anda dan mungkin anda boleh kongsikan ya bersama kami di laman Facebook WHI dan juga Instagram WHI, dan sekejap lagi kita akan bersama dengan tetamu-tetamu kita yang cukup pakar dalam berkongsi berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Pelihara aib, kejap lagi kita bawakan untuk anda. Kami berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Okey, baik, kembali bersama kami dan sudah ada komen di Facebook. Tapi sebelum kita baca komen tu, eloklah kalau kami memperkenalkan tetamu-tetamu di studio pada hari ini. Kita bersama dengan di hujung sana Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud selaku pendakwah kita. Selamat datang Ustaz. Selamat datang. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Berseri Ustaz. Okey, baik, kita juga bersama dengan Akmal Abdullah yang juga merupakan seorang pengacara dan juga penyanyi. Ada dua penyanyi ya di studio ini. Dan sekali lagi bersama dengan Masya Mashita. Ya, terima kasih semuanya kerana sudi bersama dengan wanita hari ini. Baik, kita mulakan dengan Ustaz lah terlebih dahulu. Saya dulu ya. Ustaz dulu lah. Okey, yang mana kalau kita melihat kepada isu semasa sekarang ini kan Ustaz, mukadimahnya berkenaan dengan pelihara aib ni, apa sebenarnya yang boleh kita kaitkan erti dan juga apa yang berlaku sekarang ini? Lagi-lagi disebabkan platform media sosial ni Ustaz. Baik, Fatin, Sugi dan penonton sekalian. Bila sebut aib ini ialah kekurangan diri, kelemahan. Dan nombor satu, kita semua ada keaiban kita. Saya pun ada kekurangan saya ada kelemahan saya. Jadi nombor satu, Nabi pesan kepada kita, apabila kita sengaja membuka keaiban orang di atas dunia, kita tak tutup keaiban orang lain di atas dunia, di hari akhirat, Allah Ta'ala akan buka keaiban kita di hari akhirat. Jadi maknanya, yang kita nak dapat belajar daripada hadis ini,
kalaupun kita nak menegur orang itu, ada salahnya, ada kekurangannya, tegurlah secara hikmah yang tidak memalukan dia di depan khalayak, dan tegurlah dengan bahasa yang paling tertib, paling sopan, yang paling hikmah. Satu. Nombor dua, Nabi sebut, bila sebut tentang keaiban ini, ada satu benda penting yang mesti ada dalam diri kita semua, iaitulah perasaan malu. Maknanya Nabi kata, kalaulah kamu tidak malu, buatlah apa saja. Maknanya dalam kehidupan kita ni ada garis sempadannya. Yang pertama, bagi kita orang Islam tentunya ada hukum satu. Yang kedua, jangan lupa adat ketimuran. Dan yang ketiga, kesopanan dan kesusilaan. Jadi saya kira ini 3 perkara penting dalam hidup kita, dan yang paling penting, keaiban itu kita semua ada. Jangan kita berasa diri kita ni lah yang paling best. Kan, yang paling sempurna. Tak. Kita semua ada kekurangan. Dan kalaulah Allah Ta'ala buka aib saya pada hari ini, penonton pun tak nak dengar saya bercakap hari ni. Kan, sebab orang tahu, Zarifi sembang je. Tapi dia begini-begini. Jadi kerana Allah tutup aib kita lah, hari ini kita kelihatan sempurna di depan khalayak. InsyaAllah. Okey, baik-baik. Dan Ustaz, ni komen daripada penonton kita, Natira. Semua orang tidak mahu aib diketahui umum. Pelihara aib dengan sebaik mungkin, seboleh-bolehnya. Biarlah kita dan pencipta sahaja yang tahu. Begitu juga dengan aib orang lain, jangan pula kita sebarkan dengan sewenang-wenangnya. Pastinya Ustaz bersetuju dengan apa yang dikongsikan? Setuju. Kerana ada dalam satu hadis, seorang wanita ni, fulanah ni, wanita ni, dia Nabi kata dia jaga semayang, dia puasa, dia buat amalan. Tapi ada satu masalah dia, Sugi dan Fatin. Mulut dia mulut laser. Menyakitkan hati orang, menyakitkan hati jiran. Nabi kata, wanita ini ahli neraka. Jadi ini yang kita bimbang. Kita amalan baik, tapi kerana mulut kita tak jaga, menyakitkan hati orang, menyebabkan kita berada di tempat yang paling kita takut, neraka. Ini disebabkan mulut badan binasa. Dan dengan apa yang Ustaz kongsikan itu, saya nak ini kesinambungan daripada apa yang Masya kongsikan tadi. Masya, pastinya penonton mungkin yang mengikuti update daripada Masya, dan Masya sendiri mungkin ingin berkongsi secara terbuka. Ramai yang mengecam pakaian dan cara penampilan Masya dalam muzik video yang terbaru ini kan. Jadi bagaimana ataupun apa yang Masya ingin kongsikan di sini? Mungkin ramai juga yang kaitkannya dengan aib, dan Ustaz katakan tadi, kalau nak tegur tu tegurlah dengan cara yang baik. Betul. Tapi ramai yang mengecam Masya. Okey, macam Masya pun tak nak orang kata menegakkan benar yang basah, and Masya pun tahu apa yang Masya buat. So bila Masya pun dah setuju untuk buat benda tu, Masya pun kena ambil risiko lah apa yang orang kecam tu. Tapi kadang-kadang kita tengok kan, kecaman netizen ni orang kata over sangat. Dia macam kadang-kadang Masya pun memang tak mau fikir pun lah, biarlah kat depa kan, mulut depa kan. Tapi itulah kadang-kadang kita rasa macam bila kita tengok komen depa ni, kita jadi macam takut. Macam depa ni kenapa rasa macam depa ni hebat sangat ni, macam Masya tak suka nak orang kata nak menjudge orang. Apa yang hampa buatlah, Masya orang kata tak ambil tahu sebab Masya pun memang tak baik. Betul, faham apa yang maksud Masya tu. Lagi satu, mungkin adab tegur tu sendiri. Okey, kita nak tanya kepada Akmal. Mungkin Akmal seorang pengacara. Kadang-kadang selalunya pengacara ni dikaitkan dengan apa saja orang nak komen, nak betulkan, apa saja kita buat, kita keluar, kita pakai dan sebagainya. Pantang salah sikit. Pantang salah sikit. Bagaimana sebenarnya Akmal menerima ataupun berdepan dengan situasi itu, ataupun Akmal ambil pendekatan untuk diam, tak reply? Itulah, secara jujurnya tadi pun saya ada bercakap dengan Ustaz kan, tadi sebelum kita live tadi, berbeza dulu 15 tahun yang dulu saya sebagai selebriti dengan sekarang ni, which is dulu bila orang kecam secara direct, sebab kita banyak on ground, orang jumpa depan-depan cakap kau ni macam baik sangat, kau ni macam bagus sangat contohnya. Jadi bila kita berhadapan dengan situasi macam tu, kita lupa, lepas tu kita lupa. Tapi bila zaman sekarang ni, orang dah mula menulis benda tu di situ, orang tag pula kita kan, bila kita buka nama kita, keluar pula orang cakap macam-macam. Jadi benda tu akan sentiasa kita terngiang-ngiang, kita teriak-ringat dan sebagainya. Jadi susah sebenarnya untuk kita, fitrah kita sebagai seorang manusia, of course kita akan rasa sedih dan sebagainya kan. Tapi apa yang Akmal cuba lakukan is lagi boleh, kalau boleh kurangkan ataupun apa-apa yang saya boleh buat pada diri saya sendiri sebelum saya upload sesuatu ataupun sebelum Akmal kongsikan sesuatu, saya akan cek 10 kali dulu. Boleh ke tak? Tapis dulu. Ataupun lepas ni kalau ada kecaman, aku boleh terima ke tidak? Macam itu satu. Dan keduanya, alhamdulillah bila saya ada suami dan saya ada
keluarga yang sentiasa menegur. Itu pun penting juga. Sebab apa, kadang-kadang kita ni bila dah suka sangat, kadang-kadang terlepas juga kan. Jadi bila ada suami cakap, I rasa tak perlu kot you post macam ni. I rasa you kena padam kot. Macam ni kan. Sebelum orang kata memfitnah, datangkan fitnah dan sebagainya. Walaupun niat kita tidak begitu. Tapi niat orang lain ataupun orang lain kita tak boleh nak tutup dan sebagainya. Jadi okey, saya dengar dan kita delete. Benda macam itulah maksudnya. Ini peranan orang sekeliling kan. Betul. Ada penasihat ya. Ada penasihat Ustaz. 25% Ustaz. Dan Ustaz, mungkin saya secara jujurnya saya harus mengatakannya, saya mengenali konsep aib ni setelah saya berada di WHI dan saya faham konsepnya. Tapi saya nak tanya Ustaz jugalah. Saya tempoh hari saya terdengar seorang berkongsi di media sosial mengatakan yang media sosial ni, dia kalau kita tahu it's a tool kan, dia hanya sekadar satu medium, elok kan. Tapi kalau kita menggunakan yang berlebih-lebihan akan memudaratkan diri kita. Tapi dalam era sekarang ni Ustaz, bagaimana untuk seseorang tu mencari keseimbangan? Sebab kadang-kadang kita rasa kita tidak membuka aib orang lain. Kita hanya berkongsi sesuatu yang berlaku. Tetapi sebenarnya di sebalik itu kita dah membuka aib. Jadi macam mana nak cari keseimbangan tu? Dan mungkin kita dah membuka aib orang yang dulu-dulu tu, yang cerita kisah lama je kita dah terbuka. Mungkin tak sengaja. Jadi saya setuju apa yang Akmal buat tadi. Maknanya media sosial pada hari ini, kalau kita boleh umpama seperti pisau lah. Pisau ada tujuan kebaikan, masak dan sebagainya kan. Dan ada tujuan jenayah. Jadi kita jangan ambil tujuan jenayah tapi ambil tujuan yang baik tadi. Jadi maknanya pada saya lah, sebelum kita nak tulis apa-apa pun, kita kena berfikir lebih pada sekali. Fikir baik dan buruknya. Dan yang kedua ialah, saya rasa yang paling penting ialah, kalaulah kita menulis itu dapat memberikan kebaikan, tulislah. Nak ajak orang buat kebaikan, silakan. Cuma satu lagi ialah yang kita kena letak sedikit penelitian ialah kadang-kala kita bimbang yang kita tulis itu dapat membuka lebih banyak pintu-pintu fitnah. Contoh, tak semua kebahagiaan, keseronokan yang kita dapat perlu ditulis, dicatat dalam Facebook, dalam IG. Dan tak semua kesedihan, duka cita kita yang perlu kita tulis di situ. Jadi saya rasa kena ada sempadan. Kerana hari ini mungkin orang boleh tertipu dengan apa yang terpampang di Facebook, di IG. Ya, mungkin realitinya kita tak bahagia. Tapi kita tunjuk berlakon-lakon nampak bahagia di Facebook. Tapi Ustaz, maaf saya mencela. Saya nak tanya Ustaz, kalau dalam situasi yang kita berkongsi kekurangan seorang tetapi kisah itu memberikan inspirasi kepada orang lain, dalam situasi adakah aib seseorang itu dibuka Ustaz? Okey, pada pandangan saya Sugi, kita tak perlu highlight orang itu. Kekurangan itu boleh highlight, boleh kita ceritakan, tetapi nama orang itu ataupun siapakah orang itu kita tak perlu nyatakan. Begitu juga kalau kita nak ajak orang buat baik. Contoh, ni nasihat untuk saya lah, Akmal ya. Contoh kan, dan tarawih, contoh kan. Apa lagi? Dan sedekah kan. Pada saya, yang kita nak tulis di Facebook tu jangan kita tunjukkan diri kita. Contoh kita duduk tepi tabung masjid ke, tak perlu. Yang kita nak tunjukkan ialah sedekah tu. Maknanya contoh kita tulis, sedekahlah akan berkembang sampai 700 kali ganda. Jadi maknanya amalan, tindakan, perilaku itu yang kita nak angkat, bukan diri kita yang kita nak angkat. Okey, Ustaz tengah menjelaskan bagaimana untuk kita seimbangkan antara cara penggunaan di media sosial. Okey, kita dah dengarkan apa kata Ustaz Akmal dan juga Masya. Kita nak dengarkan juga Sugi. Apa kata rakan-rakan kita orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini, pelihara aib. Jom kita dengarkan. Bagi saya itu adalah satu benda yang negatif yang ada dekat diri kita. So kenapa kita nak sebarkan negativity tu dekat orang lain sedangkan kita boleh keep it as a secret to ourselves. Pada pendapat saya lah kan, kenapa kita kena jaga aib kita sendiri, sebab aib ni dia macam maruah kita ataupun aib muka kita lah. So kalau kata kita ni sebarkan aib kita sendiri, so kalau orang yang dengar tu pula dia salah erti ataupun salah faham pasal kita punya maksud yang kita nak sampaikan, dia jatuh pada fitnah dah. So lebih baik kita pelihara kita punya aib sendiri, sebab dalam Islam sendiri pun memang melarang kita untuk buka kita punya aib kita sendiri. Kita pun tahu aib tu is something yang negatif, right? So better kita simpan sendiri, and kenapa kita kena bagi tahu orang lain, betul tak? Ada rahsia terbesar yang jadi dekat diri saya, kebiasaan ni memang saya akan simpan sendiri sebab
sudah menjadi lumrah sebagai anak sulung, banyak menyimpan rahsia. Apa-apa yang jadi pun saya memang akan lebih kepada berahsia dengan diri sendiri. Walaupun saya rapat dengan orang sekeliling, contoh macam mak saya, kawan-kawan, tapi saya lebih suka untuk simpan seorang diri. Orang yang paling saya percaya untuk simpan rahsia terbesar I is myself. And kadang-kadang I suka bercerita dekat my sister and also personally lah, kalau macam saya bergantung kepada jenis rahsia tu. Kalau macam ada setengah rahsia yang saya rasa macam kalau saya ceritakan kepada orang ataupun pasangan saya mungkin boleh memudaratkan, so lebih baik saya simpan sendiri. Tapi kalau saya rasa macam benda tu patut saya kongsikan kepada orang yang saya percayalah, terutamanya saya punya pasangan kan, so saya akan kongsikan. Sebab bagi saya lah, sebab benda tu dia ada baik dan buruknya juga. Semua apa yang kita lakukan ada baik dan buruknya. Kita kena tahu mana untuk kita lakukan manfaat apa yang kita dapat. Okey, kita nak tanya kepada Masya. Kalau kita tahu kan apa sahaja kesedihan, kegembiraan, kadang-kadang kita suka kongsi dengan ahli keluarga kita. Ya, ahli keluarga kita tak kisahlah ibu bapa kita ke ataupun sesiapa sahaja. Tetapi ada juga yang dalam ahli keluarga tu sendiri orang kata menyebarkan berita-berita itu untuk orang lain. Pernah atau tidak untuk Masya sendiri kan ada pengalaman begini ataupun bagaimana untuk kita elakkan? Okey, macam Masya memang apa-apa pun memang cerita dengan mak lah, sembang apa semua. And dia pun orang kata macam kawan lah. So tak ada lah nak sebab-sebab kat orang. Orang kata macam benda yang baik tu kita bolehlah sembang-sembang dengan orang. Tapi yang buruk-buruk tu orang kata biar kita, orang kata keluarga kita je tahu. Sebab kadang-kadang biasalah Masya pun ada tengok kadang-kadang kat TikTok, kat Instagram ada macam orang duk cerita bila macam tetamu mai kat rumah tu kan, mak tu dia ni pemalas lah macam tu kan, ada kan kadang-kadang. So macam yang tu dia telah memberi orang kata negatif vibe dekat anak tu lah. Dia rasa macam anak tu akan rasa tak berguna. So kena yang tu kita kena tengok balik lah. Kadang-kadang kita tak fikir apa yang kita cakap. Kita rasa macam orang kata spontannya benda tu keluar. Tapi benda tu sedikit sebanyak memang orang kata mengguris hati. So apapun kita kena sebelum cakap tu kena ingat balik lah, kena fikir balik. Boleh ke tak boleh cakap benda ni? Setuju. Kadang-kadang tu yang orang kata berfikir dahulu sebelum berkata kan. Dan Akmal sebagai seorang pengacara kan, Akmal pastinya hanya sebagai seorang pengantara kan untuk menyampaikan maklumat ataupun apa-apa yang Akmal lakukan lah. Kalau sebagai penyanyi, awak kena jadi seorang performer juga kan. Dan, tapi nak tanya, sebagai seorang pengacara pernah tak Akmal tahu yang kisah ataupun sesuatu info ini sebenarnya akan membuka aib orang, tetapi tugasan awak itu membuatkan awak untuk berkongsi kisahnya. Jadi konflik itu, bagaimana Akmal mengatasi konflik itu? Dia satu kelebihan kita sebagai seorang pengacara, kita punya konten tu kita discuss sebelum kan. Jadi alhamdulillah benda tu adalah satu advantage untuk kita. Kadang-kadang kalau Akmal rasa macam benda tu terlalu berat untuk saya cuba elakkan. Macam saya cakap, boleh tak kalau kita twist sedikit cerita, bukan twist cerita, maksudnya boleh tak kita tukar sedikit supaya kita tidak mengaibkan ataupun kita tak cerita tentang keburukan orang lain, ataupun kalau ada co-host yang sanggup dia cakap okeylah mungkin kita boleh kita berbahagi-bahagilah. Ada situasi macam tu. Sama juga seperti kalau ada orang minta saya sharekan di Instagram dan sebagainya, Akmal lagi selesa kalau konten-konten tu adalah dari diri saya sendiri. Apa-apa saja konten, maksudnya kadang-kadang ada orang jadi macam boleh tak saya hantar gambar, saya hantar video, Akmal upload sahaja dekat Instagram ataupun media sosial. Tapi aku macam cakap saya lebih prefer konten dari saya sendiri. Macam tu. Okey. Dah lah aku macam cakap konten ni, saya nak tanya juga kat Ustaz lah. Kalau bercakap mengenai konten ni Ustaz, orang boleh buat apa sahaja untuk nak raih orang kata followers dan sebagainya. Tapi dalam sedar tak sedar itu juga mengaibkan diri setengah individu tu sendiri Ustaz. Lagi-lagi nak orang kata nak adakan konten-konten yang orang tengok bukan orang suka, orang tengok sebab orang nak tengok apa yang jadi, apa yang dia nak lakukan. Pendapat Ustaz? Okey Fatin, tentu sekali lah kita makin hari kita makin berusia, makin hari umur kita makin bertambah. Jadi sepatutnya apabila makin hari makin berusia makin bertambah, kita menjadi orang yang lebih baik. Ya, maknanya hari ini lebih baik dari semalam. Jadi pada saya sekali lagi lah, itu Nabi sebut dalam hadis kan, kalau tak malu buatlah apa saja. Maknanya Nabi pesan kepada kita, dalam hati, dalam diri kita kena ada satu benda penting, iaitulah perasaan malu. Kan? Okey, satu. Yang kedua, bagi kita khalayak ini pula,
Islam letakkan kepada kita, jangan sesekali kita menghukum. Ya, kita pimpin, kita nasihat, kita bimbing. Jangan menyerang. Ya, kerana ada dalam satu riwayat Nabi cerita, ada seorang ni namanya Al-Kifli. Sepanjang hidupnya, dia memang terkenal ahli maksiat. Memang banyak dosa yang dia buat. Tapi dalam satu riwayat ini Nabi cerita, tiba-tiba ada seorang wanita datang bertemu dengan Al-Kifli, dia nak minta duit. Jadi oleh kerana dia datang jumpa Al-Kifli, Al-Kifli kata, boleh, aku boleh bagi duit pada kamu, tapi dengan syarat kamu mesti berzina dengan aku. Baik. Dalam hadis Nabi cerita, dalam posisi betul-betul nak melakukan berzina tapi tak zina lagi, tiba-tiba wanita tadi menangis. Jadi lelaki tadi, Al-Kifli tadi tanya, kenapa kamu menangis? Asbab hidayah Allah turun kepada Al-Kifli pada waktu itu. Bila dia menangis tu, wanita tadi menangis, Al-Kifli kata, ya Allah, aku menyesal. Sebab wanita tadi kata, aku tak sanggup sebenarnya nak buat perbuatan terkutuk ni. Tapi kerana aku perlukan duit. Okey, Al-Kifli pun kata, nah, kamu ambil duit ini, kamu gunalah untuk ibu, untuk adik-beradik kamu. Kita tak perlu buat zina ini, dan mulai pada hari ini, aku minta ampun, aku taubat pada Allah, aku tak nak buat lagi dah dosa-dosa ni. Baik, Fatin, apa yang berlaku? Malam tu, dalam riwayat kata, Al-Kifli meninggal dunia. Maknanya katalah, situasi itu berlaku pada pagi tepat tengah hari, malam tu Al-Kifli meninggal. Tuan-tuan dan puan, Nabi kata, ditulis di depan pintu rumah Al-Kifli, sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosa-dosa Al-Kifli. Maknanya apa, para penonton? Nabi sebut kepada kita, wa innamal a'mal bi khawatimiha. Kita ni, kita semualah ditentukan bagaimana kita menutup riwayat hidup kita. Maknanya kita jangan rasa kita ni bagus, bajet bagus, ya, kerana pengakhiran kita tak tahu bagaimana tuan dan puan. Ya, pengakhiran kita. Jadi apa yang Allah, apa yang Nabi nak lihat ialah pengakhiran kita. Jadi kita tentu sekali lah, ya, kita sama-sama minta ampun kepada Allah dan kita cuba jadi orang yang lebih baik, berubah dan tentunya lah setiap hari kita belajar benda baru. Dan apa yang Fatih sebut tadi, maknanya berpada-padalah. Berpada-padalah. Kita ada agama, kita ada budaya, kita ada tata tusila dan juga kesopanan. Ini 3 perkara penting yang kita nak bawa. Kena ada rasa malu, berpada-pada dalam apa yang kita lakukan. Okay, baik. Ustaz, di soalan saya rasa Faiz Nakiuddin tujukan kepada Ustaz sebab dia nak tanya, kalau yang buka aib kita tu, dia ada bukti kita. Yang tu macam mana, ya? Buka aib ada bukti? Saya rasa mungkin sejarah lama sejarah lama lah. Okay. Macam mana sebagai individu, macam mana dia nak mungkin handle situasi tu? Okey, yang pertama sekali, apa tujuan kita nak buka aib orang? Kalau buka aib orang nak memalukan dia, apa benda kita dapat? Ya, dan tentunya apabila kita memalukan orang, tentu sekali menjatuhkan air mukanya, ya. Dan tentunya kita buat dosa lah kerana kita memalukan dia. Jadi katalah kita ada bukti, kita ada apa-apa pun, yang Islam ajar kepada kita, bertemulah 4 mata. Maknanya saya dan dia, kita dan dia, 2 orang saja. Waktu itu nak tegurlah macam mana sekalipun. Yang masalahnya hari ini, A masalah dengan B, A nak tegur B. Tapi A tegur B di Facebook melibatkan C, D, E, F sampai Z semua tahu. Itu tradisi sekarang, Ustaz. Itu tradisi sekarang. Betul. Yang tak ada kaitan ni pun tahu juga. Yang tu yang kita takut sebenarnya. Okey, mungkin Akmal ada pesanan juga untuk mereka di luar sana kan. Macam tadi Masya dah kongsikan, apa nak buat kena fikir dahulu. Kita boleh kontrol ataupun kita boleh kawal tindakan kita. Ataupun kita ni ada banyak masa, Akmal, sebenarnya. Itu yang pelik tu sebenarnya. Banyak betul masa kan. Tapi sebenarnya satu je lah. Kadang-kadang macam kita discuss tadi, ada orang yang memang dia tunjukkan ataupun dia keluarkan konten aib dia sendiri kan. Kita sebagai yang menonton ni, jangan kita kongsikan pula benda-benda macam tu. Selagi boleh, kalau boleh kita elakkan. Kalau boleh kita tak tengok, kita tak payah tengok. Tapi apa yang saya, kalau tak salah, apa yang saya dengar daripada Ustaz Fawaz Muhammad Jan, dia pesan, dia kata kalau kita nampak suatu benda perkara yang buruk ni, kita doa, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah dia. Semoga satu hari nanti apa kita lihat tu takkan jadi pada kita ataupun keturunan-keturunan kita. Jadi itu adalah antara yang saya teringat setiap kali kita nak buat apa-apa ke, kita nak kongsikan sesuatu ataupun kita lihat sesuatu, itu yang saya fikir terlebih dahulu. Kalau tertengok macam mana, Akmal? Kalau tertengok, kita nak macam mana kan? Zas je lah. Baik. Dan Masya mungkin di penghujung ini, Masya juga sebagai seorang anak seni yang sangat muda, yang pastinya selepas ini dalam kerjaya Masya
banyak juga yang akan Masya tempuhi. Mungkin Masya ada pesanan buat mereka di luar sana. Kalau nak tegur boleh, Masya mengambilnya secara terbuka, tetapi ada caranya. Betul. Ya. Itulah Masya nak cakap dekat orang kata netizen atau semualah yang suka duk macam kata suka duk mengatur orang ni. Kadang-kadang kita kena fikirlah sebab kita duk rasa orang ni memang okey dosa besar ni, dosa besar. Tapi dia tak tahu dia duk mengatur tu dosa dia lagi besar. Ada yang terasa kot. Ouch. Okey Masya. Okey Ustaz, kita nak rumuskan untuk hari ini pelihara aib ni secara ringkasnya Ustaz untuk kita ada hari baru untuk esok. Tentu sekali kita atas dunia ni kita jadilah orang yang sentiasa memberikan inspirasi dan kebahagiaan kepada orang. Satu. Nombor dua, tentu sekali lah kita sebagai manusia, kita tak suka orang marah-marah kita. Kita tak suka orang ejek-ejek kita, kan? Jadi maknanya kita jangan buat perkara tersebut pada orang lain. Dan nombor tiga, ingatlah, semua orang tak sempurna. Ya, betul. Ya, termasuk yang bercakap ni pun tak sempurna. Dan setiap hari kita perlu buat muhasabah, perbetul dan kita tambah baikkan diri kita jadi orang yang lebih baik. InsyaAllah. Saya setuju sangat dengan apa yang Ustaz katakan. Tidak ada sesiapa yang sempurna dan dunia ini pun ada positif, negatifnya. Tapi kita tak cuba perbaiki diri kita. Baik, terima kasih kita nak ucapkan kepada Ustaz Muhammad Zarifi, Akmal dan juga Masya. Dan anda di rumah, kami berharap perkongsian hari ini membuka mata kita semua dan semoga kita menjadi individu yang lebih baik. Jadi prihatin tak apa, tapi berpada-pada dan ingat setiap tindakan kita tu. Baik, kita nak berrehat seketika. Sekembali selepas ini ada DIY katanya. Apa pun kita tunggu selepas ini. Terima kasih. Wanita hari ini. Terima kasih bersama Wanita hari ini dalam segmen Tajaan. Hari ini kita nak bersama dengan MG Coin by Makmur Gold dan saya berbesar hati hari ini kita bersama dengan Puan Nurul Huda Amiruddin selaku Pegawai Syariah Makmur Gold. Apa khabar? Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam, khabar baik. Baik. Okey, kita bercakap mengenai hari ini kan yang mana kita nak kongsikan antara kebaikan daripada MG Coin. Boleh tak untuk penonton-penonton yang sedia bersama dengan kita hari ini nak minta Puan Huda ceritakan sikit berkenaan dengan secara ringkasnya latar belakang berkenaan dengan emas Makmur Gold ini. Okey, boleh. Terima kasih kepada Fatin. Sama-sama. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penonton wanita hari ini. Jadi, sedikit mengenai Makmur Gold, kedai emas Makmur Gold. Jadi, Makmur Gold merupakan rangkaian kedai emas yang dimiliki oleh Koperasi Makmur Malaysia Berhad ataupun kita lebih kenal sebagai Komakmur. Yang mana sekarang dah ada lebih kurang hampir 10 cawangan seluruh Malaysia. Kita ada cawangan di Pahang, Kelantan, Terengganu, Selangor dan juga Ipoh dan insya-Allah ada banyak lagi lah lepas ni. Dan bukan itu sahaja, seperti mana yang kita tahu, Makmur Gold ni terkenal dengan konsep dia emas murah, free upah dan patuh syariah. Okey, MG Coin by Makmur Gold ini. Okey, Puan Huda, bagaimana pula dengan produk-produk yang sedia ada setakat ini dengan MG Coin? Untuk makluman semua, Makmur Gold sebelum ni kita keluarkan dan masih lagi mengeluarkan produk barang kemas 916, wafer emas 999.9 dalam bentuk 1 gram, 5 gram dan 10 gram dan juga emas dinar. Dan yang terbaru daripada Makmur Gold, kita dah keluarkan satu produk baru iaitu MG Coin by Makmur Gold. Yang mana MG Coin ni adalah emas strata 916 yang boleh dibeli secara atas talian serendah 0.1 gram sahaja. Yang mana produk MG Coin ni sendiri mendapat pantauan dan juga dikawasali oleh penasihat syariah Komakmur, Ustaz Wan Rumaizi bin Wan Hussein. Dan produk ini bukan sahaja boleh dibeli secara atas talian, boleh juga dibeli dalam bentuk fizikal macam ni yang saya pegang ni dekat mana-mana cawangan Makmur Gold seluruh Malaysia. Yang mana yang bentuk fizikal ni kita keluarkan dalam bentuk 1 gram dan juga 0.5 gram. Okey, baik. Kita tahu lambakan kata produk-produk emas di pasaran, tapi Fatin nak tahu jugalah di MG Coin by Makmur Gold sendiri kan apa agaknya keistimewaan dia, Puan Huda? Okey, seperti mana yang saya cakap tadi, MG Coin by Makmur Gold ni boleh dibeli serendah 0.1 gram. Jadi bila kita kata 0.1 gram, kalau ikut harga hari ini RM26 sahaja. Maksudnya hampir semua lapisan masyarakat boleh beli, boleh dapatkan MG Coin ni. Sebab sangat murah, sangat berbaloi lah orang kata. Semua orang boleh beli emas hari ini serendah 0.1 gram sahaja. Dan bayangkan juga kita beli sedikit-sikit setiap bulan kan, 0.1 gram.
disebabkan kita ada kedai emas sendiri, emas yang kita kumpul melalui MG Coin ni boleh ditukarkan kepada barang kemas di kedai emas kita, Makmur Gold sendiri. Menarik. Jadi contohnya kita plan untuk beli barang kemas 15 gram contohnya. So kita plan lah untuk beli setiap bulan 0.1 ke 0.2, dan bila dah cukup MG Coin ni 15 gram, kita boleh tukar kepada barang kemas 15 gram juga tanpa ada susut nilai. Okey, Puan Huda, mungkin penonton wanita hari ini di luar sana kan tertanya-tanya bagaimana sebenarnya cara yang terbaik untuk mereka menggandakan aset daripada MG Coin by Makmur Gold ni. Okey, sangat mudah. Penonton boleh layari sahaja website www.makmurgold.my/mgcoin. Boleh daftar secara percuma. Sebagai pelanggan Makmur Gold. Dan juga boleh terus membuat pembelian secara atas talian serendah 0.1 gram sahaja. Okey, di penghujung ini mungkin Puan Huda sendiri boleh katakan saranan untuk penonton-penonton yang sedang menyaksikan kita di Wanita Hari ini, bagaimana untuk mereka menambah aset daripada produk-produk daripada MG Gold sendiri. Jadi saranan saya kepada semua, dengan adanya produk MG Coin ni, semua orang boleh memiliki emas serendah 0.1 gram. Saya ulang lagi sekali lah, sebabnya nilainya amat kecil. Orang selalu fikir emas ni mahal, emas ni orang kaya je boleh beli, tapi tak, sekarang 0.1 gram pun siapa-siapa saja boleh beli. Jadi amat murah, boleh daftar sekarang sebagai pelanggan Makmur Gold dan boleh membeli MG Coin secara atas talian sahaja, dan anda juga boleh melakukan pengeluaran MG Coin ini tanpa sebarang caj tambahan. Okey. Kita ada sedikit masa lagi. Mungkin Puan Huda boleh kongsikan juga bagaimana cara yang mudah untuk mereka mendaftar dan mendapatkan produk-produk daripada MG Coin. Okey, saya ceritakan sekali lagi. Mula-mula pelanggan boleh melayari www.makmurgold.my/mgcoin. Daftar sebagai pelanggan Makmur Gold, dan anda boleh membeli MG Coin melalui sistem Makmur Gold secara atas talian saja. Masukkan berat yang diingini, contohnya nak beli 0.1 ataupun 0.2, dan boleh terus melakukan pembayaran secara atas talian lah. Dan pada setiap pembelian pelanggan akan menerima CJ pemilikan yang menunjukkan, membuktikan hak milik mereka terhadap emas yang mereka telah belilah. Dan selain itu juga boleh kunjungi Facebook Makmur Gold Official atau boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda. Okey. Fatin nak tanyakan soalan ini untuk Puan Huda sendiri untuk mengajak ramai lagi untuk terus ikuti MG Coin by Makmur Gold. Okey, jangan lupa layari ataupun kunjungi Facebook kita lah, sebab kita akan update setiap hari maklumat-maklumat mengenai emas, mengenai MG Coin. Dan saya nak sarankanlah, sebab tak mudah kita nak jumpa produk yang macam ni kan. Kita nak beli emas yang dalam kadar yang rendah. Jadi pelanggan jangan lepaskan peluang dapatkan MG Coin ni. Fizikal boleh, secara atas talian pun boleh. Semuanya sekarang dah di hujung jari. Betul, orang cakap. Jadi dan saya sangat menariklah dengan MG Coin ni, sebabnya nanti kita boleh tukarkan kepada barang kemas. Jadi dia satu, orang kata emas ni bukan benda yang rugi, bukan benda yang sia-sia. Kita beli dan kita ada nilai. Dia tak pernah berkurang nilai dia. Serendah berapa tadi Puan Huda? 0.1 gram. Tak sampai RM30. Baik. Terima kasih banyak-banyak kita nak ucapkan kepada Puan Nurul Huda Mirdin selaku Pegawai Syariah Makmur Gold yang mewakili MG Coin by Makmur Gold. Terima kasih banyak-banyak. Baik penonton, kita akan bergabung semula bersama Sugita. Tapi sebelum tu kita nak rehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Merahmu bara semangat wajah, putihmu bersih budi pekerti, kuning berdaulat. Okey, kita saya ingat habiskan. Mungkin tak sempat Kat sekolah boleh sambung. Apa pun, kita akan menyambut Hari Kebangsaan yang ke-65. Lagi 5 hari sahaja. Semangat. Dan, kami di WHI ingin menyemarakkan lagi semangat Hari Kebangsaan. Jadi apa kata kita terus dengan perkongsian hari ini? Jom, kita dah nampak dah ada pelbagai kata hasil seni kreatif di hadapan kita. Tapi kita nak menjemput jugalah tetamu kita hari ini. Tetamu kita di sebelah kita dah mula menyulam, iaitu Puan Roslyn daripada Roslyn Illustration. Selamat datang Puan.
Okey Puan, saya dan Fatin sangat-sangat kagum dengan hasil karya Puan yang ada di hadapan ini dan saya di sinilah. Okey, awak tengok dia punya ketelitian tu Fatin, awak akan pastinya sangat kagum. Jadi kita nak tanya Puan Roslyn. Puan, dah berapa lama Puan bergiat dalam aktiviti menyulam ya? Ini dipanggil menyulam kan? Dia aktiviti menyulam. Okey. Salah satu seni tradisional kita kan. Jadi permulaan dia saya start masa PKP yang pertama tu, tahun 2020. Baik. Okey, kata aktiviti menyulam ni Puan Roslyn boleh juga menjadikan kita terapi untuk kita sebenarnya, untuk kita tenang, kita elak daripada tekanan, betul atau tidak sepanjang-panjang apa kata menceburi aktiviti ni? Betul. Aktiviti ni dia kita menyulam ni dia merupakan satu terapi lah. So kalau kata fikiran kita kusut ke, bila kita masukkan jarum ke dalam ni kain ni, kita macam rasa release macam tu, lupa apa benda. Kalau nak marah pun kena sabar. Jadi sebab benda ni nak kena kesabaran kan. Jadi betul. bila kita buat ni, dia automatik sabar tu datang. Okey. Saya nak kongsikan Puan Roslyn, penonton dan Fatin. Saya pun pernah mencuba dan kadang-kadang juga melakukan embroidery ni sebab saya orang yang kadang-kadang kurang kesabaran. Jadi betul cakap Puan Roslyn, dia akan membuatkan kita lebih sabar. Pernah buat lah? Pernah, tapi bukanlah macam ni. Puan Roslyn dah kata level 11 out of 10. Nak kata level 11 pun tidak. Sebab baru 2 tahun. Tapi sangat-sangat tapi nampak ni. Okey, boleh tak kita nak jumpa Puan Roslyn ke sana sebab kita nak tunjukkan banyak lagi. Sambil-sambil tu saya teruskan. Cik, tak adalah. Awak teruskan. Okey. Saya nak nak tahu juga antara kalau kita tengok ini kan hasil-hasil seni ini adalah dari lukisan. Selain daripada menyulam, ada kepakaran untuk melukis juga. Okey, sebelum ni saya seorang arkitek landscape. Patutlah. Jadi lukis tu dah memang orang kata apa sebati, betul? Jadi benda ni orang nampak remeh, tapi bagi saya dia biasa. Dah biasa. Okey. Dan kalau kamera boleh, itu dia hasil sulaman Puan Roslyn yang ada juga di studio. Sangat-sangat teliti, sangat cantik. Halus. Saya dah ambil gambar, dah upload di Instagram saya kerana saya memang kagum dengan ketelitiannya. Dan kami nak tanya juga Puan Roslyn, untuk Hari Kebangsaan ke-65 ini, adakah ini memang inisiatif Puan setiap tahun ataupun tahun ini baru bermulanya? Saya dah mula daripada tahun lepas lagi. So saya fikir ada macam nak buat satu nostalgia kemerdekaan. Okey, selalu kita masa kecil bagi orang yang tak berkemampuan, dia tak ada kamera kan. Jadi benda tu semua di dalam kita punya minda. Betul. So cara nak merealisasikan dia, saya lukis. Okay, saya lukis dia dalam sekeping kertas A4 saja. Tapi dia banyak. Jadi dia bentuk panorama. Baik. Okey, kalau nak tahu juga tempoh untuk menyiapkan, kalau macam TV ni berapa lama Puan Roslyn? Kalau macam ini, kalau saya ni tak payahlah. Tak apalah, tak payah fikirlah. Asal dia daripada macam itulah canvas tu. Tapi tu saya dah print atas canvas. Asal dia daripada sekeping kertas A4. Dicantum-cantum menjadi sebuah lukisan panorama. Kisah dia macam sebuah kampung. Bila dia bila datangnya bulan Ogos tu, semangat dia tu lain macam. Macam nak raya macam tu. Betul. Jadi macam orang-orang tua dia rasa merdeka ni bukan satu kebebasan, tapi kena ada semangat. Betul. Jadi macam saya memorikan dia dalam bentuk lukisan. Jadi gambarkan macam mana orang kampung, tak kira tua atau muda, dia akan berganding bahu. Betul. Hias rumah, betul, sama-sama. Alaman, lepas tu dengan kanak-kanak, letak bendera dekat basikal. Semuanya dalam lukisan tu. Menghiaskan. Saya seronok dengar, semangat saya dengar. Jadi untuk orang kata kita simpan kenangan tu, untuk generasi masuk anak-anak saya, saya printkan di atas tiffin.
Sangat cantik. Dan di belakangnya Fatih, yang tu ada colour kan? Okey, baik. Dan bagi mereka yang menonton sekarang ni Puan Roslyn, mungkin ada yang ingin buat tempahan ataupun ingin melihat hasil karya Puan Roslyn, apakah laman IG ataupun Facebooknya? Boleh lawat ke Instagram saya, Roslyn Illustration. Okey. Untuk tempahan TV ni kan saya dah buka bulan Julai yang lalu sebelum Hari Raya Haji. Baik. Sambutan dia amat menggalakkan. Kalau ikutkan saya dah tutup order. Alamak. Boleh lagi tapi sempena nak Hari Malaysia Hari Merdeka sampai 15 September. So saya akan buka balik. Alhamdulillah. Hanya untuk Tiffin Merdeka. Tiffin Merdeka dan khusus untuk penonton wanita hari ini. Okey. Jadi sama-sama kita menyemarakkan lagi Hari Kebangsaan dan WHI sampai di sini saja buat hari Khamis. Dan esok kembali dengan topik hikayat perkahwinan. Ya, iaitu kongsi rahsia dengan pasangan. Boleh ke? Sweet sangat. Semua nak kongsi ya? Tak apalah, esoklah kita kongsikan bersama dengan anda. Jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian anda. Kita jumpa lagi esok. Stay safe. Bye. Thank you. Terima kasih Persol. Anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi?